Okay, seterusnya ni Ana takkan go through semua sebab Ana rasa quite simple. Ni notes ni insyaAllah Ana siapkan untuk sebagai revision and reference. So kalau korang nak revise nanti senang. Okay. So beriman kepada malaikat. Okay, apa yang korang harus tahu basically ni lah. Kewujudan, kejadian. Kewujudan tu maksudnya dalil-dalil syar'i yang buktikan malaikat tu ada, dalil akal dan sebagainya. Okay. Dan juga peranan dan tugas malaikat. Kan kita tahu ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, apakah kerja mereka, apakah dalil mereka. So basically soalan pasal malaikat ni selalu macam gitu. Okay, sama ada dia tanya huraikan huraikan maksud, okay, huraikan makhluk yang disebutkan sebagai malaikat dan tugas-tugas sebahagian malaikat. Okay, dan sebenarnya malaikat tu adalah percaya kepada malaikat adalah rukun ketiga dalam Islam, rukun iman ketiga dalam Islam. Okay, malaikat itu adalah makhluk yang Allah SWT jadikan daripada cahaya dan sebagainya. Dan dalil, and then peranan. Okay, antara malaikat yang diberi kerja oleh Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan untuk memberi wahyu, dalil. Gitu lah. Malaikat malaikat Mikail ditugaskan dengan hujan, menjaga hujan. Okay, dalil. Okay, macam gitu. So, korang boleh just skim through lah benda ni. Ana takkan go through sebab quite simple. Okay, Ana letakkan banyak dalil sebab memang soalan-soalan malaikat ni selalu fokus kat dalil. Okay, macam ni. Malaikat mempunyai sayap, kan? Apa dalil dia? Ni kira the physical characteristics of angels. Okay, malaikat. Sama juga. Daripada ni kita ada malaikat boleh mengubah bentuk. Okay, malaikat tidak disifatkan dengan jantina. Apa lagi? Okay, banyaklah. Korang boleh cek sendiri. Okay, malaikat yang berpangkat tinggi, Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Okay, kita ada malaikat-malaikat lain yang jaga a few things, kan? Yang menulis amalan, dalil dia apa. Yang memikul arsh, yang menjaga manusia. Okay, tugas para malaikat. Okay, so ada sebahagian malaikat yang mereka punya kerja adalah mendoakan para, kira ada sebahagian malaikat kerja mereka berkaitan rapat dengan kita, dengan manusia, kan? Antaranya adalah istighfar, kan? Antara kerja malaikat adalah malaikat istighfarkan, meminta ampun untuk orang-orang beriman. Ini dalil dia, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, kan? Sebahagian malaikat mereka mendoakan istighfar, meminta ampun oleh Allah kepada Allah SWT untuk ampunkan orang-orang beriman. So, ada sebahagian malaikat yang tugasnya berkaitan rapat dengan manusia. Contoh, malaikat maut, kan? Malaikat maut, contohnya tugas mereka adalah untuk cabutkan roh. Untuk mematikan manusia. Jadi, kalau ada soalan pasal tugas malaikat, okay, korang boleh bagikan. Okay, korang cakap, ada sebahagian malaikat yang tugasnya kena mendengar Allah, sampaikan wahyu, memikul arsh, kan? Ada yang malaikat tugasnya kena mendengar nature, kan? Jaga hujan, pembawa rezeki. Ada yang malaikat fokus dia kepada manusia, istighfar, malaikat maut dan sebagainya. So semua soalan-soalan adalah soalan-soalan tugas dan kerja. Kini ada soalan, saya nak tanya, malaikat punya nama, is it a rule ataupun okay, nama dengan tugas dua benda berbeza. Okay, nama tugas-tugas lah. Okay, nama tu Jibril, malaikat Jibril, itu adalah nama malaikat tu. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Okay, tapi some malaikat tak ada nama. Okay, Ana nak break satu myth ni. Ni myth kira actually ramai orang tak perasan lah. And even ustaz-ustaz pun fall to the same trap. Malaikat Israel, kan? Korang tahu malaikat Israel, kan? Okay, malaikat Israel apa kerja dia? Cabut nyawa, kan? Okay, sebenarnya dalam dalil Quran dan Sunnah tak ada pun nama malaikat nama Israel. Okay, it will be a shock to you guys, tapi tak ada. Okay, tak ada. Malaikat Israel ni tak ada nama dia, tak ada malaikat maut yang nama dia Israel. Yang ada is malaikat maut. Nama dia malaikat maut je. Malaikatul maut. Okay. Ataupun malaikat biasa yang datang untuk cabut nyawa kita. Nama Israel tu is something yang termasuk daripada Israeliat. And sebahagian ulama, mereka kira lenient lah. Diorang lenient sikit bab ni. So, diorang sometimes gunakan malaikat Israel. Tapi kalau nak ikut dalil, tak ada nama malaikat yang nama dia Israel. Okay. Tak ada nama malaikat yang nama dia Israel. Okay, kalau orang tak percaya, korang boleh check lah. Okay, siapa yang tak percaya boleh check. Okay, tak ada dalil yang daripada Quran ataupun hadis ataupun asar daripada para sahabat yang namakan malaikat maut sebagai Israel. Tak ada. Okay, so benda ni Israeliat yang masuk ke dalam ataupun riwayat Israeliat yang ada kat dalam kita punya nusus lah. Okay, and dah popular sangat, dah terlalu popular sangat sehingga kan Israel tu dah stick dekat malaikat maut. Okay, tapi for your information,
Okay, tak ada tak ada dalil yang menunjukkan bahawasanya Israel tu adalah nama malaikat maut. Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, Raqib Atid tu ada kan kat Quran. Apa lagi Malik kan yang jaga neraka, Ridwan pun ada juga. Yang lain-lain lagi lah kan. Ada malaikat yang jaga apa yang jaga apa tu nama dia? Jibal yang jaga apa? Mountain kan. Yang bila Nabi SAW keluar daripada Taif kan. Tu nak malaikat tu pun tak ada nama. So sini nak highlight apa bahawasanya malaikat Allah cuma bilang kerja dia je, tapi Allah tak kasih nama dia. Contoh tadilah malaikat yang jaga malaika muwakkal bil jibal, malaikat yang diwakilkan kerja untuk menjaga bukit ataupun mountain, tapi tak bilang nama dia apa, so kita tak tahu. And a lot of these angel names kan, kalau kita dengar nama pelik-pelik apa Michael Mikael lah bahasa English, apa nama-nama malaikat yang okay, most of it comes from the Bible lah, from the Israeliat. Kita ada malaikat-malaikat nama pelik-pelik, nama macam Latin, itu semua daripada Israeliat. Okay, so Raqib Atid dikira satu malaikat ataupun dua. Okay, Raqib Atid ni okay, basically ada dua malaikat kan. Okay, Raqib Atid ni sebenarnya okay, ada khilaf. Kalau nak go detail sikit lah okay, Raqib Atid sebenarnya ada khilaf. Ada ulama kata Raqib Atid tu nama dia, ada yang cakap tak, Raqib dan Atid tu is actually sifat dia. Dia tak ada nama. Raqib maksudnya yang dekat, Atid maksudnya adalah yang waspada. Okay, tapi memang ada malaikat yang tulis kebaikan, memang ada malaikat yang tulis kejahatan. So, some ulama kata Raqib tu yang tulis kebaikan, Atid yang tulis keburukan. Okay, tapi for exam sake lah kalau ni sebab kalau jawab soalan, just cakap Raqib tu yang tulis kebaikan, Atid tu yang tulis kejahatan. So, ada dua malaikat yang tugasnya adalah untuk tulis kebaikan dan tulis kejahatan. Okay, ni yang rasa korang baca sendirilah, ni takkan keluar. Okay, jin. Okay, kenapa anda masukkan jin kat dalam? Mungkin korang herankan asal ada jin pula kat dalam Okay, sebab last year dan ada few years ago, tak salah a few years, tapi jarang lah. Kadang-kadang diorang tanya soalan pasal sam'iyat. Okay, masalah sam'iyat. Okay, sam'iyat ni apa? Sam'iyat, okay, dalam perbahasan akidah ada tiga. Atau sebahagian ulama' diorang classify perbahasan akidah bertiga. Uluhiyat, nubuat dan sam'iyat. Uluhiyat ni perbahasan tentang Tuhan, uluhiyah lah kan, perbahasan tentang Tuhan tadilah, semua sifat, benda-benda. And then nubuat ni kita discuss pasal para nabi dan rasul. Nabi tu siapa, rasul tu apa, rasul tu maksum. And then sam'iyat ni adalah perkara-perkara ghaib yang kita takkan tahu kecuali kalau Allah dan Rasul bilang. Contohnya jin, contohnya malaikat, contohnya benda-benda lain lah yang perkara-perkara ghaib yang kita tak tahu kecuali kalau Allah bilang kita. Okey, contohnya syafaat pada hari kiamat, syurga, neraka kan. Ni semua kita tahu sebab Allah SWT yang beritahu kita. So sam'iyat tu itulah. Sam'iyat datang daripada kalimat sama', which is dengar. So sam'iyat maksudnya apa? Kita tahu perkara ini disebabkan dalil sama', dalil nusus, dalil Quran dan Sunnah. So kita percaya benda ni sebab Quran dan Sunnah ataupun dalil sama' mengatakan dia ada. So jin ni termasuklah. Jin kira termasuk dalam sam'iyat. Sebab kita tak tahu jin tu wujud kecuali dengan Allah SWT bilang kita. Okay. So okay, then saya tahu sama juga kan. Kalau kita tak tahu yang jin tu wujud, orang akan kata hantu kan. Hantu tu tak ada dalil lah. Sebab hantu, kita tengok lain-lain hantu kat different places kan. Tapi jin tu memang ada. And jin tu berupa. So kita tahu memang ada jin. Kalau tak ada dalil, kita tak tahu pun jin tu wujud. Boleh jadi orang tipu je. Okay. So tu malaikat. So malaikat very simple lah. Tadi yang kata dalil, tugas, nama. Tu je. Okay, mungkin an additional thing yang Ana tak letak kat sini adalah hikmah. Kan, hikmah percaya kepada malaikat. Okay, so Ana tak masukkan. Kenapa? Okay, ni Ana nak ajar antum. Life hack juga, another life hack. Kalau boleh, bila korang tengah revise akidah kan, untuk prelim 1 A-level, siapkan satu paper. Okay, siapkan hikmah untuk a few topics. Contoh, hikmah untuk malaikat. Letak 3. Apakah hikmah percaya kepada malaikat? Yang pertama, itu merupakan rukun Islam yang ketiga, maka pentinglah. Kedua, hikmahnya adalah dengan kita percaya adanya malaikat, kita rasa lebih selamat sebab malaikat menjaga kita. Contohnya. Okay, so prepare 3 hikmah. Okay, sama juga beriman kepada kutub. Kita try to siapkan 3 hikmah beriman kepada kutub. Sama juga hikmah percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat. So kan, this paper, before korang masuk exam ataupun one day before tengah malam tu tengah revise, baca je. So bila korang duduk exam, keluar buka paper, sekali keluar soalan hikmah, dah jawapan dah ada. Kau tak payah fikir pun. Korang tak payah fikir. Dah ada soalan, okay, just buka lima, dah tulis lah. Soalan tu, hikmah tu. Okay, ni taktik lah. Taktik nak belajar. So kita study smart, tak payah study hard. Okay.
kita pinpoint mana yang penting, kita prepare dengan cara yang mudah, bukan baca semua dah lah kita melupa semua. Okay, ni Ana sendiri based on Ana yang experience time A level, baca semua benda kan, nak hafal semua benda dah last banyak benda tak ingat. Okay, tapi kalau kita study smart, kita tahu certain tactics, actually kita senang nak jawab soalan. Okay, so ada certain things kita boleh prepare. Kan, contoh macam korang yang insyaad kan, korang insyaad, korang dah ada template kan untuk buat essay. Macam gitulah, the same thing. Kalau korang boleh siapkan templates atau point form yang ni, kalau soalan gitu keluar dah ada template, senang nak jawab. Tak payah nak fikir on the spot. So kita tak buang masa.